Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan tengok berkaitan dengan kita ringkan sempurna dengan pemanas lampau dan pam kerja tidak diabaikan. So soalan dia, sebuah logika sistem menjanakan kuasa sebanyak 180 megawatt beroperasi dengan keadaan steam panas lampau bersuhu 500 darjah Celsius pada tekanan dandang 120 bar dan tekanan pemeluap adalah 0.055 bar. Sekiranya sistem bekerja pada kisaran sempurna dan kerja yang dilakukan ke atas pam tidak diabaikan, so lakarkan gambar rejah kisaran soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia ada pecahan, tentukan nilai-nilai berikut. Yang pertama, bahan yang dibekalkan dalam sistem. Yang kedua, kerja keluaran turbine. Yang ketiga, kadar aluminium. Yang keempat, kisaran kecekapan kita, dan juga yang terakhir sekali ialah penggunaan steam tentu ataupun FFT. Baik, apa yang kita perlu buat untuk penyelesaian? Mula-mula sekali kita keluarkan maklumat-maklumat yang ada daripada soalan tersebut. Jadi maklumat-maklumat yang kita boleh dapat ialah itu kecekapan dandang adalah sama dengan 120 bar, tekanan steam adalah sama dengan tekanan suhu steam adalah sama dengan 500 darjah Celsius, tekanan pemeluap adalah sama dengan 0.055 bar, dan kerja yang dijalankan oleh jalan kuasa ataupun kerja bersih adalah sama dengan 180 megawatt. Jadi dia adalah bersamaan dengan 180 kali 10 kuasa 3 kilowatt. Jadi anggapkan kecekapan asentropik adalah 100% ataupun sempurna dan kerja yang dilakukan oleh boiler feed pump tidak diabaikan. Okey, untuk soalan yang pertama diarahkan untuk lakarkan gambar rajah kita ringkan. Jadi kita ringkan, kita lihat dekat sini, tentukan steam keadaan mula masukkan adalah kepada titik 2. Jadi kalau kita tengok dekat sini, yang ni adalah titik 1 kita ambil, titik 2, titik 3 dan titik 4. Jadi 1 ke 2 ni adalah kerja yang dijalankan oleh boiler pada 120 bar. Kemudian pada titik 2 kita tahu dia punya suhu adalah 500 darjah Celsius. Jadi dia akan masuki turbine hingga ke pemeluap. Jadi tekanan dia akan berkurangan hingga 0.055 bar. Jadi proses ini adalah proses pengembangan asentropik. Kemudian daripada 2 ke 3 adalah proses pemeluapan dan daripada 4 ke 1 adalah kerja pump. Dalam kes ni kita kena kiralah berapa kerja yang dilakukan oleh boiler feed pump tersebut. Okey, untuk soalan yang pertama, haba yang dibekalkan ke dalam sistem Q bekalan. Jadi untuk dapatkan haba yang dibekalkan kepada sistem, dia adalah sama dengan kita punya ni lah, daripada titik 1 kepada titik 2 dalam kes ni, iaitu haba yang dibekalkan pada boiler ni lah. So apa yang kita nak kena buat, kita nak cari ialah H2 tolak dengan H1. So kita kena dapatkan nilai H1 dulu. Macam mana kita dapatkan nilai H1? Kita dapatkan dulu kerja yang dilakukan oleh pump, iaitu boiler feed pump. Jadi boiler feed pump adalah sama dengan H1 tolak dengan H4 ataupun VF per dengan P1 dekat sini tolak dengan P4 dekat sini 14. Jadi P1 adalah dandang dan P2 adalah tekanan oleh pemeluap. So kita dah tahu VF adalah sama dengan 0.001, jadi kita masukkan tekanan dandang tadi iaitu 120 bar kalikan dengan 10 kuasa 3, kita nak dalam unit kilo. So yang ini 0.055 kalikan dengan 10 kuasa 2 sebab kita convertkan kepada kilo. So kita tahu tekanan adalah sama dengan kilonewton per meter kuasa 2 lah dalam kes tu. So dekat sini kita tahu 1 bar adalah sama dengan 1 kali 10 kuasa 5. Sebab tu kita dapat kuasa 2 dekat situ sebab kita nak tinggalkan kuasa 3 untuk kilo ni. Jadi apabila kita tekan kalkulator, kita congak, kita akan dapat 12 kilojoule per kilogram. Okey, tadi kita dah dapatkan kita punya kerja yang dilakukan oleh pump. Jadi dekat sini kita boleh dapatkan nilai H1 tadi. Jadi H1 kita boleh cari berdasarkan WQ bekal tadi. So kita tengok dekat sini H2 kita boleh gunakan jadual steam untuk dapatkan nilai H2. Jadi H2 adalah pada tekanan 120 bar
dia punya nilai P, dan P dia adalah 500 darjah Celsius. Jadi kita boleh tengok dalam kita punya jadual steam dan kita akan memperolehi dia punya nilai. Kita tengok pada bahagian panas lampau iaitu 3348 kilojoule per kilogram. So apabila kita dah dapat nilai H2, so kita nak cari sekarang adalah nilai H1. So untuk dapatkan nilai H1 tu, kita kena cari nilai H4 dulu, sebab tadi kita dah kata kerja pump adalah sama dengan H1 tolak dengan H4. Jadi kita dapatkan nilai H4 dulu, sebab nilai H4 dia duduk dekat cecair tepu ataupun air tepu. So kita akan cek dalam jadual steam pada bahagian saturated. Jadi kita akan dapat HF adalah sama dengan P tekanan adalah sama dengan 0.055 bar. So kita tengok nilai HF dia adalah 145 kilojoule per kilogram. Jadi kita dah tahu tadi kerja yang dilakukan oleh boiler feed pump adalah sama dengan 12. Adalah sama dengan H1 tolak H4. Kita ada nilai 12 dan kita ada nilai H4. Jadi dekat sini kita akan dapat nilai H1 adalah sama dengan 145 tambah dengan 12. Jadi kita dapat H1 adalah sama dengan 157 kilojoule per kilogram. So kita balik kepada yang rumus ni tadi, Q bekalan adalah sama dengan H2 tolak H1. Jadi Q bekal kita masukkan nilai yang kita ada dekat sini. H2 adalah sama dengan 3348 tolakkan dengan 157 ni, kita dapat Q bekal adalah sama dengan 3191. Okey, untuk soalan yang kedua, kita nak cari kerja keluaran oleh turbine ataupun W turbine. Jadi W turbine duduk dekat sini lah, antara 2 dengan 3 ni W output sebenarnya. So dalam kes ni kita kena identify H2 kita dah ada, jadi kita nak cari H3 dekat sini. Untuk dapatkan H3 kita gunakan kita tahu dia adalah se-entropi di mana S2 adalah sama dengan S3. Jadi kita tengok dalam jadual steam, bahagian steam panas lampau, S2 adalah sama dengan F120 bar pada tekanan 500 darjah Celsius. Jadi kita buka jadual steam, kita akan nampak suhu panas lampau dia untuk S2 adalah sama dengan 6.487 kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi apabila kita dah dapat S2 tadi, kita boleh cari S3 guna rumus yang ni lah. S3 adalah sama dengan SF tambah dengan X kali SFG. So yang ni kita akan tengok kawasan ni, dia akan duduk dekat kawasan ni. So kita akan kita akan tengok dalam jadual steam pada 0.055 bar. Jadi kita akan dapat nilai SF dan nilai SFG pada 0.025 bar. Apabila kita masuk nilai, kita dah tahu S2 sama dengan S3 sama dengan 6.487 adalah sama dengan SFG. Kita tengok dalam jadual steam adalah sama dengan nilai dekat 4 ni lah, S4 ni adalah sama dengan 0.50 tambah dengan SX. Untuk SFG kita dapat daripada jadual steam 7.86. So kita susun balik, kita akan dapat nilai X. Jadi nilai X yang diperolehi dekat sini adalah sama dengan 0.762. So apabila kita dah dapat nilai X2 ni, kita guna rumus pula yang sama macam rumus tadi juga, tapi kita masukkan nilai untuk dapatkan nilai entalpi. So H3 adalah sama dengan HF tambah dengan X3 darab dengan HFG pada tekanan 0.055 bar dalam keadaan steam basah dekat kawasan ni. Jadi kita dah ada nilai X, masukkan nilai X. SFG ni sama dengan H4 yang kita peroleh. SF adalah 1.145. HFG kita akan tengok nilai HFG pada 0.05 bar ni pada jadual steam. Jadi kalau kita masukkan nilai, kita akan dapat H3 sama dengan 1988. Apabila kita dah dapat nilai H3 dan kita tahu nilai H2 daripada sebelum ni, previous, jadi kita dapatkan W turbin adalah sama dengan H2 tolak dengan H3 adalah sama dengan 3348 tolakkan dengan 1988. Jadi kita memperolehi nilai kerja oleh turbin ataupun W output dia adalah sama dengan 1360 kilojoule per kilogram.
Okey, soalan yang seterusnya kita nak cari kerja bersih. Jadi kerja bersih adalah sama dengan kerja yang dihasilkan ataupun W output oleh turbine tolakkan dengan kerja yang diperlukan untuk menggerakkan pump ataupun W in. Jadi output tolakkan dengan input. Dekat sini kita dapat W turbine tolak dengan boiler W boiler feed pump kerja tadi sama dengan 1360 tolak dengan 12. Kita dapat kerja bersih adalah sama dengan 1348 kilojoule per kilogram. Sekarang ni untuk soalan ni kita nak cari kadar alir jisim. Jadi kadar alir jisim adalah sama dengan nilai M. So M kalau kita tengok tadi kita dah diberi nilai yang mula-mula tadi kita ada 180 kilowatt per meter tadi. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah kita yang ini adalah yang W output yang diberikan, yang ini adalah kerja bersih yang kita kira dekat sini. Jadi kita tengok kilojoule per second adalah sama dengan kilojoule per kilogram darab. Nilai M adalah kadar alir di mana unit dia adalah kilogram per second. So kalau kita bawa kerja bersih dekat sini dia akan potong dan kita akan dapat M sama dengan kilogram per second saja. Jadi apabila kita bawa kerja bersih ni, yang ini kita bawakan ke bawah. Jadi kita masukkan nilai yang diberi pada mula-mula soalan tadi adalah 180 megawatt. So kalikan dengan 10 kuasa 3 sebab kita nak dalam unit kilogram. Bahagikan dengan 1348. So dekat sini apabila kita tekan kalkulator, kita buat congakkan, kita akan dapat kadar alir untuk steam adalah sama dengan 133.52 kilogram per second. Okey, soalan yang seterusnya kita nak cari kecekapan kita. Jadi kecekapan kita adalah sama dengan kerja bersih bahagikan dengan Q bekal. Jadi kerja bersih kita tahu adalah sama dengan kerja yang dilakukan oleh turbine tolak dengan kerja yang diperlukan untuk menggerakkan pump tadi. So kita dah ada W output tolak dengan W input. Kita dah buat tadi soalan sebelum ni. Kita dapat 1348 bahagikan dengan Q bekal. Q bekal tadi adalah Q yang haba yang disupply kepada dandang, iaitu sama dengan 3191 soalan nombor 1 tadi. Jadi 1348 bahagikan dengan 3191 kita akan dapat 0.4224. Kalikan dengan 100% kita dapat 42.24%. Soalan yang terakhir, penggunaan steam 1 ataupun kita sebut sebagai specific steam consumption. Jadi specific steam consumption SSC adalah sama dengan 3600. 3600 tu sebenarnya 60 minit kali dengan 60 saat kan. Jadi kita dapat 3600 bahagikan dengan kerja bersih. Jadi 3600 kilogram per steam bahagikan dengan 1348. So kilowatt per jam, jadi kita akan perolehi tekan kalkulator, kita akan dapat SFC sama dengan 2.67 kilogram steam per kilowatt jam. Baik, itu saja untuk bahagian kita rengkan sempurna dengan pemanas lampau dan kerja pump tidak diabaikan. Jadi lepas ni kamu semua boleh cuba buat dan cuba untuk soalan-soalan yang lain pula. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.